21 Rumi Jawi. Jawi berapa? Hukum adat 10. Ini tak boleh habis ni. Panjang, bukan panjang, tak panjang sangat, tapi huraian-huraian tu dia agak panjang. Kalau baca je lajulah. Hukum adat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Misbahul Munir 21 Rumi 10 Jawi. Huraian yang ketiga pada menyata hukum adat. Hukum adat. Sebelum ni hukum syarak. Mana hukum syarak? Hukum syarak. Apa maksud hukum sebelum tu? Oh, tak ada. Last sekali baru hukum akal. Yang kita nak bincang hukum akal sebenarnya. Yang sebelum ni kita bincang hukum syarak. Sekarang ni hukum adat. Hukum adat. Hukum adat. Hukum syarak apa? Hukum syarak tu Quran hadis. Kalau nak tambah lagi ijma' qiyas. Syarak lah, syarak. Tapi dia punya asal sumbernya Quran hadis. Jadi hukum syarak Nabi yang bagi tahu. Hukum syarak Nabi yang bagi tahu. Jadi Nabi kata, "Oh, ni haram." Tu aku syarak. Yang ni sah batal. Termasuklah. Yang kita dah bincang dah sebelum ni sebenarnya. Yang ada dekat Quran, ada dekat hadis Nabi ajar. Jadi kita panggil, tak boleh ni. Tak boleh tu ke hukum? Hukum tu hakam. Hakim. Hakim menjatuhkan hukum. Hakim, ha bari atas, kaf bari bawah, mim, ha bari atas, kaf bari bawah. Jadi hakim. Hukum, ha bari depan, kaf bari depan. Sama je huruf dia. Jadi, hakam satu lagi. Hakam biasa ada orang nak bercerai. Orang nak bercerai, jumpa Tok Kadi ke apa, dia jumpa hakam. Sebenarnya sama je. Hakim lah tu. Yang menghakimi. Itu hukum syarak. Hukum adat macam mana pula? Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan, kebiasaan. Kita kena banding terus dengan hukum syarak. Hukum syarak keputusan Allah dan Rasul. Sebab tu tengok Quran dan hadis. Adat keputusan kebiasaan ataupun keputusan adat ataupun keputusan try and error. Boleh tak? Kita kena guna ayat-ayat tu dalam bab tauhid sekarang ni. Tak boleh dah nak pakai ayat dulu macam dulu. Tapi adalah orang tak setuju. Tak apalah. Tak setuju tak apa. Ada orang tak setuju. Jangan guna ayat-ayat gitu. Kalau kita guna ayat-ayat asal, dia seolah-olah ilmu tauhid ni eksklusif untuk orang tertentu je. Iaitu orang yang rajin mengaji. Orang yang ada simpan janggut. Orang yang pakai topi sudu tak boleh macam tauhid, tak reti. Sebab kita guna istilah-istilah asal. Kenapa kita tak guna istilah-istilah moden, istilah TikTok, istilah WeChat untuk faham tauhid? Kalau tidak, diorang ni dah lah jahanam tauhid. Cuba tengok apa? Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. Apa benda? Apa benda? Tuhan apa? Apa nama agama dia? Bukan agama, apa dia panggil? Hak. HULK lah tu, hak. Ingatkan hak. Al-haq. Jadi duanya dia HULK. Hak itu hak yang hijau tu. Dah tengok budak-budak. Lepas tu dia kata, aku tahu, kau tak tahu. Tak perlu lagi, masih lagi ke kita nak kekalkan dengan bahasa-bahasa asal seumpama ilmu tauhid ni hanya eksklusif untuk orang tertentu je kerana bahasa tadi dengan istilah tadi. Cukup-cukup lah. Tapi itulah tak setuju pun adalah. Kita setuju. Kita kata apa? Kita tak salahkan dia kerana mengekalkan kaedah tu antara satu perkara yang baik. Bukan tak baik. Tapi itulah. Tengoklah. Hakikat sekarang ni. Tengok hakikat sekarang ni apa jadi. Diorang dengar Allah benda ni mengajar istilah apa pakai ni. Itu jadi. Lain macam orang Kuantan ni. Kena kacau sama. Ada muka ni.
Bang ngaji bab tauhid, hari tu lampu kelip-kelip terpadam. Masuk je bang. Macam-macam jadi. Bunyi dundang-dundang. Ingat kan aku seorang dengar, pakat-pakat tengok bawah, pakat-pakat dengar. Ni bulan Ramadan ni, setan kena ikat. Bukan perasan belakang-belakang tu, takut-takut ada entiti ni. Dia nak mengaji tauhid juga ni. Jadi kita kena guna istilah-istilah tu. Kita tengok contoh kan. Hukum adat itu keputusan kebiasaan. Budak-budak boleh faham? Budak-budak sekarang keputusan kebiasaan apa? Kita cuba tukar. Hukum adat ni adalah keputusan ataupun yang kita putuskan, yang kita letak kata dengan try and error. Kan terasa muda sikit. Kan terasa berumur belasan. Try and error. Itulah try and error. Maka lepas try and error, dapatlah satu hukum ataupun dapat satu keputusan. Itu dia panggil keputusan try and error. Itulah hukum adat. Hukum adat dalam kurungan keputusan try and error. Ataupun sign. Boleh kata juga gitu. Sign. Sign terhasil daripada try and error. Apa dia punya takrif sign? Lupa dulu hafal. Adalah ujian gitu gini mau jadi gini. Ni mau jadi gini. Sign. Hukum sains. Menarik tak? Menarik Kena lah tu. Tapi mungkin tak lengkap 100% ada beberapa pengecualian. Tapi tak apalah. Dah dapat dah. Hukum sains. Itulah hukum adat. Hukum adat ni sains. Macam mana boleh ada gravity? Macam mana orang boleh tahu ada gravity? Tak ke try and error. Macam mana jadi gravity yang dia baling, apple jatuh lah apa benda tu. Macam mana boleh ada telefon? Tak ke try and error. Tak ke sains tu. Teknologi tu asalnya. Sains lah kita. Macam mana? Jadi hukum adat ni sains lah. Sains. Yang terjadi daripada kebiasaan. Biasa jadi gitu. Lama-lama kita menghukum mesti. Artinya artinya keputusan yang memutus. Kita jatuh satu hukum, keputusan akan dia oleh seseorang. Keputusan seseorang yang jatuhkan hukum tu. Takkan binatang jatuhkan hukum kan? Orang lah yang jatuhkan. Kita lah jatuhkan hukum. Bila sebut hukum, hukum apa ni? Keputusan lah nak bagi tahu apa ni. Orang lah. Dengan sebab orang tadi berulang-ulang jadi. Buat jadi berulang-ulang. Okey? Berulang-ulang tu banyak mana? Dan berlaku sekurang-kurangnya 2 kali berlaku. Dia kata minimum 2 kali. Bila 2 kali berulang lah tu. Sekali tak lama berulang lagi. Okay? Stop kat situ dulu. Perasan tak? Bila kita kata kat sini pertama dia guna istilah adat. Yang kedua dia istilah kebiasaan. Yang ketiga dia guna istilah 2 kali. Perasan tak? Pertama adat. Adat itu apa? Biasa. Ghalib, kebiasaan. Apa lagi? Ulang. Apa lagi? 2 kali. Itu semua adat. Orang mengaji bab haid. Ada tak adat haid? Ada adat haid. Berapa kali? Adat haid berapa kali? Nak jadi adat? Nak jadi adat haid 3 tahun. Sekali kan? Sekali. Jadi apa benda ni? Bunyi. Masya Allah. Aku tahu asal usulmu. Pergi kau. Bab haid sekali tu adat. Salah faham adat. Dia kata adat tu dah jadi 15 tahun. Biar mati anak jangan mati adat. Apabila separuh yang kedua bulan Syaban haram puasa. Kan? Tak boleh kan? 16 sampai 30. Kecuali tak guna ayat adat. Kecuali beradat. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Sekali tak nama adat. Berhaid sekali. Haid cerita haid sekali. Dia ada cerita dia. Beradat.
Kalau kita kata kita sebagai zikir, kita berzikir dan zikir kita telah beradat. Kalau dalam ada bab-bab fadilat, dia kata hendaklah beradat, hendaklah diulangi, menjadi kebiasaan. Jari darah daging, istilah-istilah sama. Hingga jadi beradat. Zikir sekian. Jika apa-apalah fadilat kita ke, sakit kita ke, apa-apa kan. Ada fadilat, ada suruhan untuk berzikir, untuk baca Quran. Dia akan guna istilah adat sehingga jadi beradat kan, hingga jadi biasa, kebiasaan. Dan diguna istilah-istilah tu. Berapa banyak? Nak cerita berapa banyak? Baca Quran sehingga beradat. Ulang ayat ni sehingga beradat. Ulang ayat ni jadi biasa. Ulang ayat ni jadi darah daging. Tu istilah dia pakai. Berapa ayat? Berapa kali? Ulang. 300. Bukan 2, 300. Zikir banyakkan. Subhanallah. Jadikan darah daging, banyakkan kerana engkau masalah. Contohlah ada masalah apa kan? Masalah menyakit ke apa ke? Ada orang bagi tahu ini amal yang ini sehingga jadi darah daging, sehingga jadi beradat, sehingga jadi. Maknanya 300 ke atas. Dia setiap perkara dia ada. Dia bukan boleh adat aja. Janji dah buat setahun, tak. Dia bukan kira gitu. Kalau dia duduk kat tempat tu kata, jangan duduk situ. Jangan duduk kat situ. Sebab situ dah dia dah biasa duduk kat situ. Dia dah beradat. Berapa lama? Kalau katalah kan, dia cop tempat tu, nanti dia marah tu, dia duduk situ. Dah beradat dah. Berapa lama? 40 hari. 40 hari dia duduk situ. Baru boleh kata macam cop, bukan cop, kau jangan duduk situ. Kalau setakat baru datang 2-3 kali, tak boleh kata kau jangan tu tempat dia, nanti dia marah. Tak nama beradat. Nak cerita pasal tu adat. Tapi dalam masalah hukum adat, kita nak menghukumkan, kita nak letak ianya jadi tu 2 kali minimum. Mungkin lebih, ya. Keputusan yang memutus akan artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seseorang yang buat ni, bukan binatang buat ni, orang yang buat. Dengan sebab berulang-ulang jadi. Ulang-ulang. Dan berlaku sekurang-kurangnya 2 kali berlaku seperti nanti dulu. Jadi kita dapat faham hukum adat, neraca dia, timbangan dia hanya menggunakan try and error, tak menggunakan neraca syarak dan tak menggunakan neraca akal. Tak perlu akal untuk berfikir dan tak perlu ayat Quran, hadis Nabi untuk nak kata ianya begitu. Sebab bila kata hukum adat, keputusan. Bila kita nak kata keputusan, itulah hukum. Nak bagi tahu itu ni tak perlu Quran hadis, tak perlu fikir, tak perlu. Dia perlunya cuba jadi. Okey, dah boleh kata dah hukum dah. Bagi contoh. Apa hukum contoh? Sekejap. Saya ada belajar satu perkataan. Bahasa Melayu. Cuba jaya. Ya. Cikgu bagi tahu. Cuba jaya. Try and error tu. Dia kata try and error. Kita ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu apa? Dia kata cuba jaya. Boleh belajar bahasa. Mana cikgu bahasa? Ada cikgu bahasa tak dalam ni? Betul tak? Cikgu matematik tak nak? Nak cikgu bahasa. Betul tak? Cuba jaya istilah dia. Mari kita tengok ada balasan tak ada orang. Ke diorang ni pun dah kena dengan gangguan juga. Senyap semua. Istilah yang panggil cuba jaya. Itulah hukum adat. Cuba jaya. Cikgu ni, cikgu bahasa cerita. Jadi kajian yang dia buat, cuba jaya yang dia buat, betul lah tu, cikgu bahasa. Oh, ini cikgu pencen. Boleh lah cikgu pencen pun. Cikgu pencen. Boleh lah. Janji dia ada wakil cikgu walaupun dah pencen. Okey, okey, jadi yang ini ketua segala cikgu kata try and error ni, Abang Rashid. Cuba jaya. Okey. Jadi
neraca yang diguna hanya neraca try and error, cuba dan jadi. Lepas tu kita hukumkan lah. Tak perlu baca Quran, ambil hadis, tak perlu fikir pun tak perlu. Dia bagi contoh, baca contoh. Seperti apabila makan banyak wajib kenyang. Kita jangan pakai wajib dulu, pakai mesti dulu. Wajib ni nanti kan ada orang berdosa. apa bukan berdosa, tak buat berdosa, tak kenyang berdosa. Makan, tak kenyang, berdosa. Wajib kenyang. Kita ambil mesti dulu. Seperti apabila makan banyak, mesti kenyang. Mesti dulu. Untuk faham, mesti dulu. Apabila makan banyak, mesti kenyang. Macam mana kita, bila kita sebut mesti kenyang, itu hukum. Itulah hukum, itulah keputusan. Makan banyak, mesti kenyang. Bukan, baru cakap. Nanti makan, tengoklah kenyang tak kenyang. Bukan, nak cerita, ni nasi, makan, dia kata. Ui, makan banyak, mesti kenyang. Tak makan lagi. Itulah hukum. Nak tahu dia kenyang ke tidak, dia makan dulu. Makan. Tak kenyang-kenyang. Dia dah hukum tak kenyang. Tapi setelah makan, kita bukan nak cerita tu. Nak cerita nasi ada kat depan. Okey. Buka puasa, dah azan. Makan. Semua. Uish, banyak makan. Mesti kenyang. Tu, macam mana kita boleh kata mesti? Macam mana kita boleh hukumkan dengan makan banyak tu? Mesti kenyang. Mesti kenyang tu hukum dia. Hukuman dia. Macam mana boleh tahu? Dah try dah. Berapa kali? Minimum 2. Tapi kita bukan 2. Beratus-ribu kali. Makan kenyang. Terlebih adat lah kita. Jadi lama-lama kita kata makan banyak wajib kenyang. Mesti kenyang. Macam mana boleh tahu? Dan pasti kenyang. Dia kata pasti kenyang. Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Dan umpamanya yang lain-lain lah. Lagi penat. Lagi penat. Sekali. Lagi. Tengoklah berapa 1 kilometer ke. Penat. Jadi boleh kata tak? Lari 1 kilometer mesti penat. Boleh. Itulah hukumnya. Kemudian kita lari. 1 kilometer tak penat-penat. 2 kilometer tak penat-penat. Itu cerita lain. Itu bukan. Kita nak kata lari 1 kilometer mesti penat. Mesti penat. Dia panggil, macam mana kau boleh tahu? Nabi beritahu. Tak payah. Ada Al-Quran. Ada dalil. Geng-geng dalil takkan tak ada dalil. Makan 3 pinggan kenyang. Mana dalil? Tak payah ada dalil ayat Quran hadis. Fikir. Makan 3 pinggan kejap. Apabila? Tak payah fikir. Mesti kenyang. Macam mana boleh try? Try makan 2 kali. Makan. Kenyang. Try sekali lagi. Confirm. Itu bahasa je. Confirm. Sungguh. Mesti. Itu ayat-ayat kita. Ataupun kalau ayat ni dipanggil wajib. Wajib kenyang. Dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu 4 perkara. Yang kata ni dia nak pecahkan kepada 4. Sebenarnya semua ni kita dah tahu, cuma dia nak secara tulisan je, bukan terperinci, secara tersusun. Kita tahu dah semua ni. Tapi bila dia buat secara tersusun, bila kita baca dia macam nampak macam macam tu. Padahal kita tahu dah semua ni. Biasa yang pertama. Biasa berlaku ada dengan ada. Sebab ada tu cerita dia. Ada dengan ada tu hukum dia. Itu keputusan. Ada yang kedua tu keputusan. Contoh dia bagi, ada makan, ada kenyang. Ada makan tu tak boleh jadi hukum apa-apa lagi. Ada makan, ada makanan. Ada makan tu maksud makan. Ada makan tu maksud makanlah. Ada makan, ada makanan ke? Tak. Kalau kata ada makanan, ada kenyang. Baik. Tak semestinya ada makanan pun kebuluh juga kan. Tak semestinya makan. Jadi maksud ada makan ni makanlah. Kalau bahasa sekarang makan, kalau kita makan kenyang. Jadi istilah bahasa dulu, ada makan, jika makan adalah kenyang. Jadi ada kenyang tu hukum dia. Jadi dia panggil hukum ada dengan ada. Ada dengan ada. Okay. Simple je ni sebenarnya. Biasa berlaku ada dengan tiada. Seperti ada panas, tiada mandi. Sebenarnya boleh je kita nak
samakan makan tadi. Bacalah. Ada panas, tiada mandi. Ini cerita tengah panas. Panas, kenapa panas? Sebab tiada mandi. Jadi dia ada dengan tiada. Jadi maknanya ada panas. Sebab tiada mandi. Tak tiada tu tak mandi lah. Panas, matahari ada, panas. Ada panas, panas. Sebab tiada mandi, tak mandi. Jadi ada dengan tiada. Gitu lah. Kita tahu benda ni. Ketiga, biasa berlaku tiada dengan tiada. Tiada dengan tiada pun boleh juga. Seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Dah ada panas tu tiada sejuk lah. Main perkataan aja. Dia nak buat 4, kita baca je lah. Kita tahu benda ni. Tiada sejuk. Tiada sejuk tu ada panas lah. Sama lah nombor 2, nombor 3. Tak. Kita nak kata tiada dengan tiada juga. Jadi tiada sejuk sebab tak mandi. Tak sejuk sebab tak mandi. Panas sebab tak mandi. Panas sebab tak mandi. Tak sejuk sebab tak mandi. Sama? Hampir sama lah. Tapi bezanya, dia ada sebenarnya, kalau kita bahas nanti, dia ada istihalatu mustahil. Kat situ masa tu, kita boleh faham. Sebenarnya dia itu masalah lain. Cuma, kita dapat tangkap kaedah tu. Yang penting kaedah. Bab mustahil tu. Kaedah yang sama dipakai. Biasa berlaku tiada dengan tiada. Seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Keempat, biasa berlaku tiada dengan ada. Seperti tiada lapar dengan ada makan. Itu nombor 1. Tiada lapar dengan ada makan. Mana tak lapar sebab ada makan. Dan seumpamanya. Daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Sebenarnya kita bahas, bukan nak bahas bab ni. Kita nak bahas hukum akal. Sebab itu yang nak kenal Tuhan. Dengan adat tak boleh kenal Tuhan. Ini saja nak bincang aja. Mana nak berhenti ni? Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Kena berhenti kat situ. Panjang ni. Dan hukum adat itu terbagi kepada 3. Kat situ lah tempat dia. Dan hukum adat itu terbagi ia kepada 3. Hukum adat ni penting untuk tahu. Satu lagi, hukum adat. Hukum adat ni dia ada nama lain. 6 minit lagi tak? Hukum adat ni ada nama lain. Selain daripada nama-nama canggih tadi yang kita guna tadi kan. Sign lah, apalah tadi. Try and error lah, cuba jaya lah kan, hukum adat. Ada lagi. Istilah yang boleh dipanggil sunnatullah. Itu juga. Sunnatullah. Bukan apa? Macam sunnah Nabi, sunnah Allah. Bukan maksud tu. Macam ni. Kita boleh faham itu. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi maksud Nabi buat kan? Sunnah Nabi. Nabi buat. Nabi biasa buat. Boleh kata itu? Nabi biasa buat. Jadi sunnah Nabi kan? Kita ambil secara umum lah. Kita boleh detailkan lagi. Nabi pakai serban. Nabi biasa pakai serban. Jadi kita panggil pakai serban tu sunnah Nabi. Kalau sunnatullah atau sunnah Allah, Allah biasa buat. Boleh? Allah, ataupun guna ayat yang lebih tersusun, Allah buat secara kebiasaan. Sama je tu kan? Allah biasa buat. Allah buat secara kebiasaan. Itu dia panggil sunnatullah. Lepas tu dia panggil sunnah Nabi. Nabi buat. Habis sunnatullah, Allah buat. Kita nak cerita tentang adat ni. Jadi Allah buat yang samalah berulang. Tu sunnatullah. Allah buat yang sama berulang. Kita boleh panggil lumrah. Boleh. Kita boleh panggil hukum alam. Boleh. Hukum alam. Tapi jangan tu lah. Hukum alam tu sunnatullah. Itulah hukum adat. Hukum alam. Kita boleh panggil apa dia?
Semula jadi. Boleh tak? Ke tak kena? Semula jadi. Tak boleh tak? Tak kena. Bukan semula jadi. Tak boleh, bukan semula jadi. Semula jadi bukan. Kita boleh panggil undang-undang kehidupan. Reka lah ni. Boleh tak? Iyalah. Tak undang-undang, ambil benjol. Undang-undang kehidupan tu. Law of nature. Bisa dengar? Law of nature. Itulah hukum adat. Jadi kepaham sungguh dah, banyak dah guna istilah, daripada istilah budak-budak TikTok sampai ke istilah-istilah canggih semua dah pakai. Tak faham lagi hukum adat, tak tahu lah. Itu je lah. Itu hukum adat. Yang mana ingat, hukum adat sah menyalahi. Itu kaedah lagi. Sah menyalahi. Boleh menyalahi. Boleh tak jadi. Hukum adat sah menyalahi. Boleh tak jadi. Makan, tak kenyang. Boleh. Tapi sunnatullahnya, adatnya, makan kenyang. Baling tak benjol. Boleh. Boleh. Tapi biasanya, baling, benjol lah kepala. Gitu lah. Boleh, sah menyalahi istilah dia. Itu kita akan bahaskan datang. Dan hukum adat itu terbagi kepada 3 bahagian. Wallahualam. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suding is watching. Lewat masuk Suding. Esok umur dia ada tak Suding? Tersebut nama dia ni. Tak tahu, ada sini.